Selamat datang dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam subjek Pendidikan Moral, Tingkatan 5, unit yang ke-8, Penglibatan Diri Peneraju Komuniti. Baiklah murid-murid, dalam unit ini, murid akan dapat yang pertama, memberikan contoh program komuniti yang boleh dilaksanakan bersama-sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan. Yang kedua, mengenal pasti cara melaksanakan program komuniti bersama-sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan melaksanakan program komuniti bersama-sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan. Yang keempat, meramalkan implikasi kurang penglibatan dalam program komuniti bersama-sama badan kerajaan dan badan bukan kerajaan. Seterusnya, mengekspresikan perasaan apabila melibatkan diri dalam program komuniti bersama-sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan. Dan yang terakhir, melibatkan diri dalam program komuniti bersama-sama badan kerajaan dan badan bukan kerajaan. Cadangan nilai untuk topik kali ini adalah yang pertama, nilai patriotisme, yang kedua, nilai berterima kasih, yang ketiga, nilai kerjasama, yang keempat, nilai kerajinan, dan yang kelima, nilai kasih sayang. Baiklah, penglibatan diri dalam program komuniti merupakan tindakan sukarela yang memberikan peluang kepada individu untuk memikul tanggungjawab kemasyarakatan. Program komuniti dijalankan bersama-sama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan. Kerjasama ini bukan sahaja memberikan sumbangan dalam pembangunan komuniti setempat, malah membawa perubahan dalam kehidupan setiap anggota masyarakat. Mari kita tengok contoh program komuniti bersama-sama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan. Okey, yang pertama dari aspek bantuan kemanusiaan, antara program yang kita boleh buat adalah program sukarelawan, khidmat nasihat dan program ramah mesra. Okey, yang kedua dari aspek bantuan fizikal, di mana program yang boleh kita buat adalah program membaik pulih rumah, pembinaan kemudahan awam serta infrastruktur seperti balai raya, rumah ibadat dan saliran. Okey, kemudian kita ada aktiviti dari aspek kelestarian alam. Okey, antara contoh program seperti gotong royong, penanaman pokok, penempatan haiwan terbiar dan aktiviti kitar semula. Okey, seterusnya kita ada dari aspek pembangunan pelancongan seperti program inap desa ataupun kita panggil sebagai homestay. Okey, sistem tagal, program perusahaan kecil dan sederhana. Kemudian kita ada dari aspek aktiviti riadah, iaitu aktiviti seperti larian amal dan suka neka komuniti. Dan yang terakhir dari aspek program kesihatan, contoh program dia adalah program menderma organ atau darah, kempen anti dada dan juga saringan kesihatan. Okey, ini antara contoh-contoh program yang dipanggil sebagai program komuniti bersama-sama dengan badan kerajaan atau badan bukan kerajaan. Baiklah murid-murid, program ataupun penglibatan diri dalam program komuniti juga dapat memastikan keperluan dan aspirasi komuniti tersebut tidak diabaikan. Okey, hal ini dapat mewujudkan komuniti yang dinamik dan sejahtera. So, terdapat pelbagai cara untuk melaksanakan program komuniti, sama ada bersama-sama dengan badan kerajaan ataupun pertubuhan bukan kerajaan. Okey, mari kita tengok cara melaksanakan program komuniti. Okey, yang pertama dengan mendaftarkan diri sebagai sukarelawan. So, kita diri sendirilah, kita mendaftarkan diri sebagai sukarelawan. So, bila kita mendaftar sebagai sukarelawan, sebarang aktiviti komuniti, mereka akan memaklumkan kepada kita lah sama ada kita nak join ataupun tidak. So, langkah pertama adalah dengan mendaftarkan diri sebagai sukarelawan. Okey, cara selain tu adalah
menyokong dasar dan program komuniti yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Contohnya program gotong royong. Secara langsung tu maksudnya awak sendiri yang melaksanakan gotong royong lah. Awak yang tolong angkat sampah, tolong bersihkan balai raya secara langsung. Ataupun secara tidak langsung, awak share ataupun awak kongsikan bersama-sama dengan rakan awak program tersebut untuk menambahkan lagi penglibatan orang lain dalam program ataupun dasar tersebut. Itu dipanggil secara langsung atau secara tidak langsung. Okey, selain itu kita ada cara dengan memberikan sumbangan keperluan asas seperti pakaian dan makanan kepada pihak yang memerlukan. Okey, kalau kita tak nak join program tersebut, kita masih lagi ada cara lain dengan memberikan sumbangan keperluan asas. Contohnya kita ada pakaian-pakaian yang dah tak muat, cantik lagi dah tak muat kan. So boleh kumpul dan serahkan kepada badan-badan sukarelawan untuk diberikan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Okey. Alright, seterusnya mempromosikan program komuniti dalam media masa. Awak ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. So boleh share pelbagai aktiviti-aktiviti komuniti. Alright, seterusnya meluangkan masa dan menyumbangkan tenaga dalam menjayakan sesuatu program komuniti. Macam tadilah ada aktiviti gotong royong, awak meluangkan masa, tinggalkan gadget, tinggalkan permainan dekat rumah, keluar bersama dengan masyarakat untuk sama-sama menyumbang tenaga dalam menjayakan program gotong royong tadi telah. Seterusnya, melibatkan diri dalam program komuniti. Ada aktiviti sukaneka, aktiviti gotong royong, aktiviti rumah terbuka. Jadi kena sama-sama libatkan diri dalam program tersebut. Okey, seterusnya kita ada menggalakkan rakan atau keluarga untuk menyertai program komuniti. Macam tadi, share ataupun kongsi bersama-sama rakan awak ataupun keluarga awak untuk mereka sama-sama terlibat dengan program komuniti. Dan yang terakhir, memberikan sumbangan pengetahuan, kemahiran atau kepakaran untuk melaksanakan program komuniti. Contohnya awak ada kepakaran dalam apa? Okey, so kena libatkan dirilah dalam program komuniti menggunakan kepakaran yang awak ada tadi tu. Okey, so ini antara caralah bagaimana untuk kita laksanakan program komuniti, sama ada dengan badan bukan kerajaan ataupun badan pertubuhan bukan kerajaan. Baiklah, keharmonian dan kesejahteraan masyarakat terjamin melalui penglibatan diri dalam program komuniti bersama-sama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan. Penglibatan aktif dan bermakna sama ada pada peringkat tempatan maupun global dalam program komuniti mampu memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Okey, tengok kepentingan melaksanakan program komuniti. Kenapa ataupun apa kelebihan kita melaksanakan program komuniti? Okey, yang pertama kita dapat memupuk semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Okey, sebab dia aktiviti-aktiviti seperti ini dapat melibatkan masyarakat tanpa mengira kaum. Okey, yang kedua, menghargai harta benda, ruang dan fasiliti yang dikongsi bersama. Contohnya, dapat mengurangkan gejala sosial seperti vandalisme. So, bila kita adakan program komuniti, kita akan rasa nak menghargai perkara ataupun benda-benda yang dikongsi bersama. Okey, contohnya infrastruktur kemudahan awam itu semua. Okey. Alright, seterusnya membina jalinan kerjasama yang berterusan seperti mewujudkan semangat kekitaan dan kerja berpasukan. Okey.
Seterusnya, menjadi inspirasi kepada orang ramai untuk melibatkan diri dalam program komuniti. So, bila adanya program-program komuniti ni, kita dapat keyakinan dalam kalangan anggota masyarakat dapat ditingkatkan. Dengan melibatkan diri dalam program komuniti. Seterusnya, mampu menangani cabaran dalam negara, dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Dan yang terakhir, menggalakkan komuniti supaya lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu program. Program komuniti dapat dilaksanakan dengan jayanya. So, sebelum nak buat program tu, kita mesti ada AJK yang bertanggungjawab. So, dia dapat membina ataupun dapat menggalakkanlah supaya seseorang tu menjadi lebih bertanggungjawab terhadap program yang nak dilaksanakan tadi tu. Alright. Komuniti yang harmoni akan mewujudkan jalinan kerjasama yang erat serta dapat menggalakkan kehidupan yang selamat dan sejahtera. Hal ini dapat melahirkan warga negara yang patriotik, prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Walau bagaimanapun, kurangnya penglibatan dalam program komuniti boleh mendatangkan implikasi seperti di bawah. Ini adalah kesan sekiranya kita tidak melibatkan diri dalam program-program komuniti. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, golongan yang memerlukan bantuan sukar mendapat pembelaan. Macam tadi saya kata, kita ada baju yang masih lagi cantik tapi dah tak muat. So, kita boleh kumpulkan dan beri kepada golongan-golongan yang memerlukan. So, bila kita tak kumpulkan baju kita, kita tak dapatlah nak bantu golongan-golongan yang memerlukan ni tadi. Okay. Seterusnya, generasi baru akan mudah terjebak dengan tingkah laku antisosial. Orang buat gotong royong kat luar tapi dia tidak melibatkan diri dan duduk dalam rumah bermain game, bermain handphone. Ini akan mewujudkan generasi baru yang antisosial. Seterusnya, manusia lebih bersikap individualistik. Tak ada tolong-menolong, tak ada gotong royong, tak ada bantu-membantu, hormat menghormati. Jadi akan mewujudkan manusia yang bersikap individualistik. Seterusnya yang keempat, hubungan antara masyarakat pelbagai kaum akan semakin renggang. Dah tak libatkan diri dalam program komuniti, so kita tak kenal siapa jiran kita, siapa kawan-kawan kita. So hubungan tu akan menjadi lebih renggang. Yang kelima, jurang sosial semakin meluas. Ini bila ada sikap individualistik, sekaligus akan meluaskan lagi jurang sosial antara individu-individu. Yang keenam, kelestarian alam sekitar terabai. Tak ada lagi program membersihkan sungai, tak ada program gotong royong. Jadi akan menyebabkan sampah sarap banyak. Sungai akan tercemar. Jadi program-program komuniti ni sangat penting untuk kita libatkan diri. Seterusnya, beban kerajaan dalam pembangunan komuniti bertambah. So kerajaan terpaksa mengeluarkan kos-kos yang tinggi untuk membersihkan sungai, untuk membersihkan longkang. Sebabnya apa? Sebab komuniti sendiri tak nak bersihkan. So kos tu jatuh kepada, ataupun beban tu jatuh kepada kerajaan. Dan yang terakhir, sikap prihatin dan timbang rasa dalam kalangan rakyat, kalangan masyarakat berkurang. Macam tadilah, tiada kasih sayang, tiada tolong menolong. Alright. Apabila semua lapisan masyarakat bekerjasama untuk membangunkan komuniti, maka wujudlah perasaan bersyukur dan bangga terhadap komuniti dan negara. Oleh itu, rakyat dapat mengamalkan nilai berterima kasih dan kasih sayang dalam kehidupan harian tanpa mengira agama, kaum dan budaya. Baiklah, kita akan tengok pengukuhan. Dalam buku teks ada satu gambar dekat situ, iaitu permainan dalam talian. Jadi dia punya soalan
generasi muda kini lebih suka menghabiskan masa lapang dengan permainan dalam talian daripada melibatkan diri dalam program komuniti. Macam tadilah. Okey, kalau kita tengok generasi sekarang banyak bersikap individualistik. Tak nak campur orang ramai. Duduk dalam rumah main permainan video. Jadi soalan dekat sini, lakukan aktiviti sumbang saran tentang cara mengatasi isu ini. Okey, so kalau berada di dalam kelas, bolehlah sama-sama membincangkan isu berkenaan dengan remaja lebih suka menghabiskan masa dengan permainan dalam talian. So dekat sini saya nak tunjukkan dulu apa kesan bermain permainan video terlalu lama. Okey, so kalau tengok kat sini, kesan yang pertama dia mengganggu jadual tidur dan rehat. Sepatutnya tidur pukul 12.30 malam, tapi bila terlalu leka bermain permainan video, mungkin tidur dalam pukul 2 ataupun 3 pagi. Itu kesan dia. Seterusnya, kesan dia emosi menjadi tidak stabil. So bila kalah jadi marah, perasaan marah, mengakibatkan halusinasi. Seterusnya, sakit kepala sebab kita terlalu tengok handphone terlalu banyak sangat. Penglihatan terganggu, sakit mata, kesihatan menurun. Okey, jiwa menjadi boros dan akhir sekali antisosial. Ini kesan dia. Jadi kita pengukuhan kat sini dia minta kita untuk macam mana nak atasi isu ini, masalah ni. Okey, jadi saya senaraikan beberapa peranan kat sini. Okey, ada peranan ibu bapa, peranan remaja, peranan sekolah, peranan masyarakat itu sendiri dan juga peranan kerajaan. So masing-masing memainkan peranan masing-masing untuk mengatasi masalah ataupun isu remaja suka menghabiskan masa dengan permainan video. Contohnya yang pertama, okey, peranan ibu bapa. Apa peranan ibu bapa? Jadi peranan ibu bapa ni sangat besar. Okey, untuk menangani isu ini, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak mereka sejak dari kecil lah tentang keburukan, ataupun ibu bapa perlu menetapkan berapa lama anak mereka boleh bermain telefon. Okey, menetapkan ataupun menghadkan masa penggunaan telefon. So dia dapat mengurangkan ketagihan anak-anak terhadap gadget itu tadi. Okey. Seterusnya peranan remaja, macam mana nak atasi isu ni? So mereka sendiri kena ada kesedaran tentang keburukan permainan video. Boleh main, tak ada masalah, tapi dalam masa yang sama perlu juga ada aktiviti-aktiviti sosial yang lain. Okey. Seterusnya peranan sekolah. Ini kita boleh masukkan dalam silibus pendidikan lah. Okey, contohnya dalam subjek pendidikan moral, boleh adakan satu aktiviti gotong royong, aktiviti komuniti. Okey, ini dapat menggalakkan penglibatan remaja dalam aktiviti ataupun program komuniti. Seterusnya peranan masyarakat. Okey, mengajak golongan-golongan muda ni untuk sama-sama terlibat dalam aktiviti ataupun program komuniti. Dan akhir sekali peranan kerajaan. Okey, bagaimana kerajaan nak atasi masalah ini? Buat satu kempen ataupun program yang boleh menarik minat remaja untuk menyertainya. Okey, boleh melibatkan diri dengan program-program komuniti. Okey, itu antara idea yang boleh kita jadikan sumbang saran lah. Okay. Alright, so kalau ada idea lain boleh juga dibincangkan bersama dengan guru-guru anda. Jadi sehingga kita bertemu lagi, terima kasih.